Al-Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Alhamdulillah al-fattahil alim al-halimil karim ghafiril dhanbi wa qabilit tawb shadidil iqabi dhit tawl. La ilaha illahu ilaihil masir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah akramana bil Islam wa an'ama alaina bil iman wa hadana ila at-tamassuki bil urwatil wusqa wal hablil aqwa wa dhalika bi ittiba'il Qur'anil Karim wal ihtida'i bi sunnati Rasulil Azim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa alihi wa syarrafa wa karrama fi kulli hinin abada adada ni'amillahi wa ifdalihi. Wa ba'du. Itu muqaddimah. Fahadhihi risalatun fi aqaidil muslimil musahhahah ishtamalat 'ala al-ahammi min aqaidi ahli sunnati wal jamaah jama'at wa aw'ad ma la budda lit-talibina min ma'rifatihi. Ini kitab risalah, kata beliau. Jadi risalah ni maksud kepada beberapa helaian kertas yang disusun berkenaan dengan akidah Muslim yang benar, yang terkandung dalamnya beberapa perbahasan penting tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Nanti kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah, sebab sekarang semua pakat mengaku mereka ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah tersebut. Yang terkumpul, tersusun dalam ini, terkandung di dalamnya sesuatu yang la budda lit talibina min ma'rifati. Orang yang nak menuntut tentang perkara tersebut mengetahuinya. Wa ma yadulluhum ala sabilil qawim, dan yang menunjuk kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, siratil mustaqim alladhi umiru bittiba'i, yang diarahkan kepada umat ini untuk mengikutinya. Siapa yang mengarahkan? Nabi kita Muhammad, Allah Subhanahu wa taala. Wa yahfazuhum minas subulil mutafarriqah allati ittaba'aha al-mubtadi'un, yang mana yahfazuhum, dan menjaga jalan ini, menjaga mereka daripada jalan-jalan yang terpecah banyak, subul jamak kepada sabil, yang diikuti oleh mubtadi', orang-orang yang membawa bid'ah, ahli bid'ah ni. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Jadi ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah. Ini Allah sendiri sebut. Jadi fa umiru tadi ini Allah mengarahkan kepada kita untuk mengikuti jalan tersebut, iaitu jalan sirat mustaqim, dan Nabi kita Muhammad mengarahkan kita untuk mengikuti jalan tersebut. Dan jangan ikut jalan yang banyak. Jadi seakan Habib Zain telah syarahkan sebelum tu, kemudian baru keluarkan dalil. Dia syarahkan dulu, baru keluarkan dalil. Tidak boleh mengikuti jalan-jalan perpecahan yang banyak ni. Boleh tak? Jadi jalan satu saja. Jalan satu saja. Satu tu siapa dia? Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni siapa dia? Ahli Asy'ariyah, Maturidiyah. Nanti akan disebutkan tentang sifat mereka. Yang berpegang dengan akidah tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Jadi jangan terjemah al-jamaah kepada perkara yang lain daripada ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Salah diterjemahkan dengan cara yang lain, iaitu diterjemahkan dengan parti dan sebagainya. Itu adalah benda yang sangat tidak betul. Yang betulnya adalah ahli sunnah wal jamaah, maksudnya adalah Allahumma salli ala sayyidina al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, seperti yang disebutkan oleh para jumhur a'immah al-huda. Wa hiya kafiyatun liman 'arafaha an ma'rifatil aqaidil mutawwalah. Ini cukup, kata Habib Zain, bagi orang yang mengetahui tentang perkara ni daripada ma'rifah aqaidil mutawwalah, untuk baca kitab-kitab yang tinggi-tinggi, yang panjang-panjang. Maksud sesuai untuk kita sebagai permulaan, dan juga sesuai untuk orang awam mengenal tentang akidah Islamiah secara ringkas, dan juga menolak faham-faham yang dibawa oleh ahli golongan mubtadi' ni daripada menyesatkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baca kitab ni dah cukup bagi
orang awam khususnya. Gitu maksud. Kafilatun bi iqna'il maqdu'ina bi ittiba'i ahli al-bid'ah in kana lahum nasibun min at-tawfiq. لأن كثيرا من المخدوعين لا يرجعون إلى الحق ولو ظهر لهم ظهور النهار. كفيلة بإقناع المخدوعين باتباع أهل البدع إن كان لهم نصيب من التوفيق. كثيرا لأن كثيرا من المخدوعين, ini orang yang banyak makhdu' ni, yang tertipu ni, mereka tidak la yarji'una ila al-haq, mereka tidak melihat, tidak kembali kepada kebenaran, walau zahara lahum zuhuran nahar, walaupun sejelas siang, walaupun kebenaran tu jelas terang di depan mata mereka. Kenapa? Litta'assubil a'ma wa mutaba'atil hawa. Ini sebab dia. Karena ta'assub, buta, dan mengikuti nafsu. Walitazyini asyaitani lahum as-su'a hasana, dan karena syaitan telah menghiasi bagi mereka tersebut kejahatan itu dengan kebaikan. Hak buruk jadi baik. Sunnah mereka, dia punya tema mereka ataupun slogan mereka, ikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Siapa tak ikut? Takkan kita nak lawan dengan sunnah Nabi dengan Al-Quran, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka slogan tadi menyebabkan ramai tertipu. Dia ingat hanya mereka saja mengikuti Al-Quran dan sunnah. Jadi kita ni mengikuti Veda dan kitab Mickey Mouse. Jadi gharib puak-puak ni. Sedangkan para masyayikh ahli sunnah, para ulama kita lebih-lebih lagi mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan kita lebih mengikuti orang yang lebih terpercaya dengan ilmu mereka. Itu pun masih lagi ramai yang tertipu. Anda dah disebut dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Dan kerana yang paling besar sekali, syaitan menghiasi apa yang mereka bawa tadi dengan kebaikan, dan buat comel je di luar, dalamnya buruk. Qala ta'ala afaman zuyyina lahu su'a 'amalihi fara'ahu hasana fa inna Allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tazhab nafsuka 'alaihim hasaratin innallaha 'alimun bima yasna'un. Walamma wasafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'd ahli al-hawa qala yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu halaqimahum. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan atau mensifatkan tentang sebahagian ahli al-hawa, yakni ahli al-bidah, Nabi mengatakan yaqra'una al-Qur'an la yujawizu halaqimahum. Mereka membaca Al-Quran tetapi Al-Quran tidak melepasi kerongkongan mereka, tak lepas daripada halqum mereka. Bermakna apa dia? Bermakna Al-Quran ini hanya dibaca dengan lidah mereka tapi tidak melepasi daripada kerongkongan, tidak sampai ke hati maksudnya. Sebab tu mereka payah untuk berbahasa dengan bahasa hati. Ahli bid'ah, ahli dalal, mereka ni susah nak dibicarakan dengan bahasa hati. Sebab tu mereka membenci para awliya. Karena para awliya alaihimus radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in berbicara dengan hati, dan mereka tidak sampai ke hati. Mereka ni ahli lisan, hanya ahli lidah. Sebab tu disebut oleh Nabi, bukan kita yang sebut, Nabi yang sebut. Yaqra'una al-Quran la yujawizu halaqimahum yakhrujuna minad din kama yakhruju as-sahmu minar ramiyah. Mereka keluar daripada agama seperti mana anak panah keluar daripada busur. Anak panah keluar daripada busur, maksud tak lekat. Sekejap cum lepas, cum lepas, begitu. Dia tak lekat lama dekat agama. Summa la ya'uduna fi. Karena tu kata para ulama, yang banyak pengaruh dengan faham yang pelik-pelik ni, kalau diberi taufik oleh Allah, alhamdulillah. Tak diberi taufik, ada yang murtad, ada yang etis. Kebanyakan kalau tanya balik, asal daripada faham ni, asal daripada fahaman yang qabith, yang berat ni, yang buruk, yang busuk ni. Faham? Dan tidak ada seorang pun di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang benar akidahnya, yang ikhlas niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala, yang akhir hidupnya akan jadi etis, akhir hidupnya akan jadi orang yang tidak beragama, yang tidak ada Tuhan, murtad, tak ada.
Nah, tapi yang bermasalah ni imam murtad akhir sekali, imam etis, imam terpengaruh dengan liberal, jadi plural, jadi kata-kata. Nah, kamu tengok, dan ini adalah haqiqatan, haqiqah. Thumma la ya'uduna fihi thumma syarrul khalqi wal khaliq humus syarrul khalqi wal khaliqah. Nah, dan mereka adalah sejahat-jahat makhluk dan khaliqah. Al-khalq umum, khaliqah bahaim. Khaliqah dengan maksud di sini adalah bahaim, yakni bahimah. Mereka lebih buruk daripada manusia dan jin dan sebagainya, dan lebih buruk daripada binatang ternakan. Itu dia. Ini siapa yang sebut ni? Nabi SAW. Nabi SAW. Sebab tu jaga-jaga elok. Yang ada virus ni dalam hati dia, mohon Allah Ta'ala cabut virus tersebut. Kerana benda ni sangat berat. Dan pesan kepada keluarga kita untuk berjaga-jaga dengan virus yang bahaya ni. Kerana virus ni kalau lekat dalam hati, cukup susah nak buang. Dan dia akan jadi biadab. Dia akan jadi biadab, dia akan jadi orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seakan-akan binatang, tidak ada akal. Bila bercakap ni macam tak ada akal. Lepas tu kalau kita tengok dia bercakap, lepas tu kita kata biarlah, biar dia cakap seorang-seorang dia. Sebab kalau cakap dengan dia, buang masa kita. Seakan-akan kita bercakap dengan bahimah. Lebih baik kita cakap dengan unta, lebih baik kita cakap dengan lembu, kambing. Itu lebih baik daripada cakap dengan mereka, kerana buang masa. Boleh faham? Ni Nabi sebut, bukan kita sebut. Hadis di mana? Rawahu Muslim min hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Ni pernah berlaku pada zaman Nabi. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu ketika Nabi sedang bahagikan harta ghanimah. Dia datang, dia kata, "I'dil ya Muhammad." Wahai Muhammad, berlaku adil kamu. Kata gitu kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ni, merah mata Nabi sampai keluar urat-urat Nabi ni, marah. Nabi kata, siapa lagi dalam dunia ni yang adil kalau bukan aku? Nah, illam akun a'dil faman. Siapa yang lagi kalau bukan aku, selain daripada aku ni, yang lebih adil? Nabi marah tu. Sayyidina Umar tarik dah pedang. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, izinkan aku pancung munafik ni. Rasulullah kata, biarkan. Dia terus belah gitu ya, tanpa minta maaf dengan Nabi SAW. Nah, dia belah, dia patah balik, dia pusing belakang, dia belah. Dia suruh Nabi adil. Dah ayat kurang ajar dah. Kemudian dia belah gitu je. Dan Nabi SAW kata kepada Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain pada waktu tersebut, kenapa Nabi tidak benarkan bunuh? Kerana aku tidak mau disebut bahawa Muhammad membunuh sahabatnya. Kenapa Nabi sebut sahabat juga di situ? Kerana dia berada di kalangan sahabat. Dia berada di kalangan sahabat Nabi SAW. Bila berada di kalangan sahabat, kalaulah Nabi arahkan untuk bunuh, maka tidak aman orang lain untuk masuk Islam. Dan ini politik. Kalau Nabi, kalaulah orang lain tahu, kata Nabi membunuh salah seorang di kalangan sahabatnya, walaupun dia ni bermasalah, dia ni orang munafik ni. Laki ni munafik, namanya Zul Khuwaisrah. Zul Khuwaisrah ni, kenapa nama Zul Khuwaisrah? Kerana dadanya besar, buah dadanya panjang, lebih daripada orang perempuan ni. Dan katanya waktu ketika dia dibunuh oleh Sayyidina Ali, pada zaman dia jadi Khawarij, dia Khawarij, kepala Khawarij besar. Selepas Nabi wafat jadi Khawarij. Dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk dalam kotak katanya. Tak boleh nak lari sebab buah dada dia besar, sampai tak boleh nak lari. Bengong pun ni kan. Zul Khuwaisrah ni, dia ni waktu ketika tu, kenapa Nabi kata macam tu? Nabi kata jangan bunuh, kerana kalau dibunuh nanti orang akan kata Muhammad membunuh sahabat. Nah, kerana bimbang, takut nanti ada orang nak masuk Islam. Dia kata, saya bimbang, kalau masuk Islam saya tak selamat daripada dibunuh, kerana Muhammad mengetahui hati manusia. Nah, bila dia tahu hati orang, dia tahu kata kami ni betul Islam tak betul, kami akan dibunuh nanti. Kerana Nabi tidak mau dibunuh sahabat di kalangan, di dalam kelompok Nabi SAW. Sebab tu munafik tidak dibunuh. Munafik tidak dibunuh pada zaman Nabi SAW. Antara asbab, itu antara sebab. Kerana siasah yang besar daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kerana Nabi tahu seorang-seorang siapa yang munafik, dan ini salah seorang munafik tersebut. Dan kata sebahagian syurrah,
Zulkhuwaisrah ni waktu ketika datang kepada Nabi tadi, disebut di sebagian syurah hadis. Apa sifat dia? Dan kemudian Nabi sebut, Nabi kata akan keluar daripada keturunan lelaki ni, kelompok yang mana rajin membaca Al-Quran, rajin solat malam. Solat malam mereka kuat, Quran mereka baca dengan kuat. Maksudnya ni bukan orang biasa ni. Orang yang kuat baca Quran, orang kuat semayang. Sebab tu ramai tertipu. Boleh faham? Sebab tu ramai yang tertipu dengan perkara ni. Sebab ni orang semayang ni, orang agama. Takkan dah dia nak buat macam tu. Nabi sebut dulu lagi daripada hang duk faham tu. Faham tak? Daripada hang duk takkan tu Nabi dah sebut dah. Faham tak? Bukan sakat baca Quran, yaqra'unal Quran. Kata ulama, kalau dalam hadis, kebanyakan hadis, yaqra'unal Quran bermakna yahfazunal Quran. Bukan sakat baca, hafal. Sebab tu kalau kamu buka kitab Imam Tirmizi, kitab Imam Nawawi, syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi yang letakkan bab bagi Sahih Muslim. Kalau kamu buka dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi akan letakkan tabwibul abwab bagi hadis yang berkenaan dengan yaqra'unal Quran. Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran kamasalil utrujah, dan kata-kata sampai habis hadis. Hadis-hadis semua yang berkenaan yaqra', Imam Nawawi akan letakkan tajuk apa dia? Fadlu man yahfazul Quran. Kelebihan orang yang hafal Quran, bukan fadlu man yaqra'ul Quran. Sebab dalam hadis tu disebut wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Quran kamasalit tamr, seperti tamar. Rihuhu laisa lahu raihah wa ta'muhu tayyib. Dia tak ada bau, tapi makanan dia mau minum rasanya sedap. Baik, takkan orang mukmin tak baca Quran? La yaqra'una al-Quran. Takkan orang mukmin tak baca Quran? Jadi dia ni sepanjang hidup tak baca Quran. Tak, kata ulama, la yahfazuna al-Quran. Maksudnya tidak menghafal Quran. Dia tidak hafal. Yang hafal seperti utrujah. Utrujah macam buah lemon, sejenis buah lemon yang wangi, yang kalau tak dalam rumah jin tak masuk. Bau utrujah tak ada di Mesir buah tu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka ni hafal Quran. Sebenarnya Nabi kata, benar barulah Nabi sebut hadis ni, yaqra'una al-Quran la yujawizu halaqimahum yakhrujuna min ad-din kama yakhruju as-sahmu min ar-ramiyah kadza wa kadza ila akhir al-hadis. Kata syurah hadis, sifat Zulkhuwaisrah ni janggutnya panjang, kepalanya botak, dan jubahnya singkat. Faham? Ini orang panggil apa? Haqiqatan. Kerana tu para masyayikh, ulama-ulama lawan dengan kelompok dan faham ni. Kecuali yang muzabzabin. Yang muzabzabin ni konon-konon nak menyatukan umat, kaza. Dia ingat Nabi tak mau satukan umat ke? Dia ingat ulama-ulama ni nak pecah belahkan umat. Adakah kita ni sikap kita macam tu? Yang penting sekarang kita menyatukan umat. Nak satukan umat ni dengan apa? Boleh duduk sekali je kan gitu, tanpa fahaman kita ambil perak. Nak satukan umat, Nabi kata satu saja. Apa dia? Duduk dengan al-jamaah. Itu ma'ana alaihi wa ashabi, ahli sunnah wal jamaah. Tu yang dimaksudkan dengan hadis tadi. Bukan satukan umat. Kita duduk semua sekali. Syiah duduk sekali, apa semua sekali. Kadang-kadang nak lawan dengan Yahudi. Nak lawan Yahudi macam mana? Puak ni pun kelompok Yahudi juga, ikut dengan Yahudi, dan dia akan tikam daripada belakang. Dan Nabi dah sebut sataftariqu ummati ala bid'in wa sab'ina firqatan. Umat aku akan pecah kepada 73 puak. Sebab kita pula nak menyatukan semua puak tadi. Nak menyatukan puak tadi dalam keadaan kekal dengan faham masing-masing. Ni apa ni? Khabal apa dalam otak ni? Nak satu-satu saja. Ahli sunnah wal jamaah. Itu maksudnya. Tu baru satu. Tu baru bersatu betul. Itu alhamdulillah 90% umat Nabi SAW zaman berzaman, jail ilal jail, adalah ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah, Maturidiyah, berpegang dengan salah satu daripada 4 mazhab, dan berpegang dengan tasawuf al-Imam Junaid dan al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Itu sepanjang zaman, alhamdulillah. Gerah kan? Inilah akidah Al-Azhar Al-Syarif. Yang sebahagian kawan-kawan kita yang balik daripada Azhar, yang bawa faham muzabzabin ni, yang Wahabi tak ada masalah. Kenapa nak lawan dengan Wahabi? Mereka pun umat Islam juga. Habis tu kita keluarkan daripada Islam kan? Nak tanya balik ni, kita keluarkan mereka ni daripada Islam kan? Adakah kita kafirkan mereka? Tak.
terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah tidak bermakna kamu kafir. Maksudnya kamu ahli bid'ah wad dalalah, betul ya. Faham? Sebab apa? Faham ahli sunnah wal jamaah kenapa? Karena sunnah ahli an-nabi, ma ana alaihi, wal jamaah wa ashabi. Nah, dan jamaah sahabah, maksud ahli sunnah wal jamaah. Boleh. Kata Syekh Mukhtar Jazairi, misalnya kenapa nama ahli sunnah wal jamaah, kenapa tak nama ahli Quran wal jamaah? Karena sunnah lawannya bid'ah. Karena lawan bagi ahli sunnah wal jamaah adalah ahli bid'ah. Faham? Wal jamaah. Faham? Jadi lawannya bid'ah, bukan lawannya Quran. Sebab apa? Sebab ada di kalangan ahli bid'ah yang pegang Quran saja, dia tidak pegang sunnah. Ada juga. Tidak. Tapi yang pegang sunnah mesti pegang Quran. Ini lazim gitu. Tak ada orang saya pegang sunnah ya, Quran tak pegang. Ni memang gila. Biasanya pegang sunnah mesti pegang Quran. Tapi kalau pegang Quran tak semestinya ada pegang sunnah. Sebab tu ada ahli Quran, dia geng Quran saja, sunnah tak mau pegang. Yang Nabi sebut dalam hadis, ada di kalangan manusia ni yang yaqudu ala apa ni? Macam mana hadis dia? Taraqihim, dan duduk di atas kursi. Kemudian bahas Quran, hadza minal Quran, hadza laisa yujad fil Quran, kata disebut gitu dalam hadis. Nah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimasukkan ni adalah ahli Quran. Mereka ni hanya duduk di atas kursi, kemudian bahaskan ni tidak ada dalam hadis, ni tidak ada dalam Quran, ni tidak ada kata. Dan rupanya ada zaman lagi tu lah. Dia ni duduk atas kursi juga. Buka internet ni. Kan? Kena juga dengan hadis tu. Duduk atas kursi buka internet. Oh, ni tidak hadis. Kempen saya mau hadis kan. Saya mau macam tu disebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni baru mukadimah lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan alaina fanattabi'al hawa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Doa yang tadi dibaca itu doa yang sangat perlu untuk kita amalkan pada akhir zaman. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan rezekikan kami mengikuti kebenaran tersebut. Kerana ramai di zaman sekarang ini yang melihat benar itu salah, dan mengikuti benar itu adalah rezeki daripada Allah. Ini penting. Wa arinal batila batila, dan melihat kebatilan itu batil. Sebab ramai zaman sekarang melihat batil itu benar. Auzubillah min zalik. Warzuqna ijtinabah, dan menjauhkan daripada kebatilan itu juga rezeki daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala rezekikan kepada kita dengan jauh daripada yang salah dan dekat dengan yang benar, kena syukur banyak dengan Allah. Nah, sebab tu zaman sekarang zaman untuk kita mendekati para ulama. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Kunu ma'as sadiqin, kata Allah dalam Al-Quran. Allah Ta'ala pesan kita dalam Quran, kunu ma'as sadiqin. Allah Ta'ala tak sebut kunu sadiqin. Allah Ta'ala tak suruh kita jadi sadiqin. Kunu sadiqin, teruk kita. Jadilah kamu orang yang benar, mampu. Nak jadi yang muhsinin pun teruk. Nak jadi sadiqin. Oh, hak ni peringkat besar selepas nabiyyin. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Oh, siddiqin selepas dua, nombor 2 kedudukan. Di bawah liwak Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan senang ke? Maka Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Kunu ma'as sadiqin. Walau kuntum laisu minas sadiqin, walaupun kamu bukan sadiqin, tapi duduklah dengan yang sadiqin, maka kamu akan talhaq tahta zumratihim. Kamu akan ikut dengan mereka insya-Allah. Faham tak? Itu pun dia cukup dah. Allahumma ja'alna mimman ma'as sadiqin. Amin.